Hai, Assalamualaikum. Hi semua, welcome to our travelling channel. Welcome back. Welcome back. Okay. So Okay. kita dah dalam part 2. Yes. Regarding our trip to Kalimantan, Indonesia. Kalimantan Barat ya. Okay. Jom. So episod kali ni kita akan bercerita tentang prosedur untuk masuk ke Indonesia, especially di sempadan Malaysia Indonesia. So dalam video pertama kita ada share yang kita akan menggunakan sempadan Malaysia, itu terbeduk di Malaysia, dan kita akan masuk melalui pintu sempadan Indonesia itu Entikong. Itu nama dia. So mungkin Hanis nak ceritakan lebih lanjut macam mana nak Kenapa masuk. saya kena ceritakan sis? Sebabnya Hanis lah yang pergi dapatkan chop lah, ambil borang lah, dengan berbarisnya lagi. Kenapa? Sebab driver yang kena buat. Yes. Driver yang kena buat. Betul. Jadi kita kena bawa semua dokumen kenderaan kita lah. Yes. Okay. Jadi saya akan buat saya akan tunjuk dekat skrin satu prosedur. Okay, sebelum saya tunjuk tu, apa benda yang kita perlu sediakan adalah road tax kereta yang original berserta salinannya. Buatlah salinan sekurang-kurangnya 2. Pasport, lesen Dan IC. lesen pemandu sahaja. IC pemandu, pasport pemandu, green card, and then tu je. Ya. Tak ada benda lain. Semua tu kena ada salinan. Sebab salinan tu lah yang akan digunakan nanti. Okey. Jadi, bila dah sampai bila dah sampai dekat terbeduk, bila dah sampai tu kita akan masuk satu, ni kan Malaysia kan, seperti kita dapat tengok dekat dalam gambar ni. Ini adalah Malaysia. Okey, kita ada dekat Malaysia. Jadi kita akan masuk pagar. Okay, dekat luar-luar ni akan ada orang berjual-jual juga tau. Usually kita akan nampak macam ada bas akan berhenti kat situ. Ada orang menunggu. Jadi kalau kita sekadar macam nak cross the border without bawa kereta, turunkan, kita sekadar nak jalan kaki sahaja boleh. Jadi juga nak jalan kaki. ada kan, ada jual orang, ada kedai makan dia. Kan ada dekat tengah-tengah tu nanti ada orang jual makanan, barang-barang dari Indonesia. Jadi orang Malaysia bawa juga barang jual dekat situ untuk orang dekat border. So the same thing lah. Jadi kita bawa kereta kita masuk ke dalam pagar ni. Masuk, okey. Seperti kita dapat tengok kat sini, ini ada pagar tau. Ini pagar. Jadi kita akan parking dulu kereta kita kat sini. Sini ada tempat parking kereta lah. Okey, kita parking dulu kereta. Driver keluar, pergi ini yang tempat pertama. Pergi kat meja. Meja ni kita akan ada seorang polis, dia akan bantu, dia pegawai custom sebenarnya. Dia akan bagi kita 3 borang. Bukan. Ya, 3 borang. 3 borang. Ya, 3 borang. Apa yang driver perlu buat adalah isi semua dokumen yang diperlukan. Dalam tu dia minta nombor lesen kita lah, nombor pasport kita lah. Dia minta nombor kesis, nombor enjin kenderaan, apa semua yang ada dekat dalam kita punya green card. So kita salin je, tulis je. Lepas dah selesai kita tulis dekat sini, dia disuruh isi lah dekat meja kan. Dah habis isi, kita masuk ke satu bilik. Okey, ini tempat kedua. Tempat kedua ni adalah JPJ Malaysia punya lah. Dekat situ dia nak check dokumen kita, apa kita dah isi, apa semua dia nak pastikan sahaja. Jadi selesai dekat JPJ ni tadi, kita akan keluar, pergi patah balik dekat meja ni tadi. Dekat meja ni tadi yang ketiga, dia macam ada chop ke, dia dah bagi apa kat situ lagi. Proses dia lah. Lepas tu baru dia akan cakap, okey, semua penumpang keluar, pergi ke bahagian immigration. Jadi lepas semua penumpang keluar, kita pergilah ke tempat yang keempat. Di sinilah immigration. Okey, sini immigration. Semua penumpang kena bawa dia punya pasport untuk dicop. Okey. Dan kalau anda bukan orang Sarawak, orang Semenanjung, anda masuk ke Sarawak mesti ada guna pasport biru, betul tak?
Okey, kalau ada yang pasport biru, silalah bawa pasport biru. Kenapa? Sebab kalau tak nanti jadi macam apa yang berlaku pada kami lah. Terlupa bawa. Tapi alhamdulillah dapat juga lepas dengan bantuan minta tolong orang di rumah lah hantarkan. Ambil gambar untuk bantu kami lah. Okey, jadi selesai tanda tangan, bukan tanda tangan, untuk kami orang Sarawak, kami punya pasport dia semak macam tu je. Tak ada buat apa-apa. Tapi untuk orang Semenanjung, dia akan chop. Dia chop keluar Sarawak. Chop keluar dari Sarawak. Itu maksudnya. Sarawak macam negara dah. Okay. Jadi selepas selesai semua tu, kita pun baliklah ke kereta kita. Masuk ke kereta, keluar straight ke sini. Okay, apa yang ada kat sini? Okay, straight kat sini. Lepas tu kita parking dulu dekat tepi ni. Parking, apa kita kena buat? Bawa semua dokumen yang kita dah ada tu tadi, yang borang kita dah isi, lesen, IC, benda penting lah borang yang kita dah isi tu tadi. Lesen pemandu, IC pemandu, pasport pemandu dengan green card. Bila saya sebut benda penting, inilah benda penting, dokumen penting yang kena bawa pergi ke tempat ni, yang saya bulatkan ni. Ini tempat kelima. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Betul, tempat kelima. Okay, checkpoint. Okay, tempat kelima ni adalah tempat kita akan berjumpa dengan polis lah. Dekat sini, sebelum kita keluar kereta tu, kan kita dah parking kereta kat sini, cantik-cantik, helok-helok, segak-segak, dah parking kereta kat situ. Jangan terus keluar pergi tu. Ambil dulu snap kecil gambar road tax kereta kita. Ambil dengan sejelas-jelasnya. Kalau ada 4K lah kita ambil. Ada gambar 4K? Ada. Tak adalah. Megapiksel yang tinggi lah. Video lah 4K. Macam tu lah. Okay. Sebab nanti dekat dalam, dekat polis ni, dia nak tengok lah. Polis nak tengok kita punya, road tax. Okay. Dah selesai semua. Dia dah isi borang. Dia dah chop ketek. Dia bagi kat kita. Lepas tu bolehlah kita keluar. Okay. Kita keluar dari border Malaysia. Baru keluar dari border Malaysia. Dekat ruang ni, dekat sini, kenapa? Okey, sini adalah ruang kosong. Dekat tepi ni kita akan tengok banyak, ramai sangat orang Indon, orang Malaysia akan duduk dekat situ. Berjual. Jual SIM card untuk tukar duit, exchange money. Exchange money untuk jual barang, jual air, jual makanan, things like that. Tapi kita terus je masuk dia punya pagar untuk ke border, melintasi lah untuk masuk ke Entikong dah lah. Seterusnya kita parking dulu kereta kita. Park lah dekat mana-mana yang kamu rasa kamu suka. Okay. Bila dah keluar tu, kita akan masuk ke dalam sini. Inilah tempat pertama kita akan masuk. Semua penumpang keluar berserta dengan beg. Yes, berserta bagasi. dengan beg. Semua bawa pasport apa semua. Ni adalah kaunter untuk chop pasport lah. Ini adalah kaunter untuk chop pasport. Lepas tu kita akan scan barang. Lepas tu selesai dah untuk penumpang. Penumpang kena buat apa? Tunggulah, duduk dekat luar ni ke, duduk dekat sini ke, duduk dekat sini. Suka hati. Tapi yang penting kereta jangan masuk dulu. Kereta kena kosong. Jadi kereta tu tadi kan kita dah park dekat sini kan. Bolehlah ketek bawa masuk ke dalam. Boleh je nak buat masuk awal, tapi kami letak luar dulu. Okay. Yelah, sebab kita pun tak tahu prosedur sebenarnya. Yes. Rupa-rupanya baru kami tahu boleh bawa masuk ke dalam. Bawa ke sini. Ni nampak saya lukis ni. Kenapa bawa ke sini? Okay, bila masuk akan ada 4 tiang. Tiang 1, 2, 3, 4. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Kenapa saya buat macam tu? Sebab semua orang tak tahu nak pergi tiang mana. Sebab setiap tiang ni ada orang. Kan? Saya pun tak ada faham. tiang kosong, ada tiang ada orang, ada tiang tak ada orang. Lepas tu kadang-kadang kan kita tengok staff dia pun pakai baju biasa. Betul tak Kak? Sampai kita tak tahu, dia ni staff ke? Rupa-rupanya dia polisi. Betul tak? Betul. Kan? Jadi sebab tu dah saya cakap parking kereta di sini. Di sini. Ada tempat parking kat sini. Boleh parking kat sini. Kenapa? Sebab kejap lagi urusan kita yang pertama adalah di tiang ini. Tiang yang saya bulat secantik-cantik ni. Itulah. Kenapa saya bulat? Banyak. Sekejap lagi fahamlah kenapa. Okey. Sebab lepas settle urusan kita keluar, dah habis scan apa semua, driver masa ni lah kerja dia paling banyak. Sebab apa? Keluar ketik kita dah lah bawa barang banyak kan.
taklah banyak, satu beg je. Okay, Berat jalan juga. keluar. Lepas tu kami tak tahu nak pergi ke mana. Kami ulang-alik tanya orang ni orang tu, semua cakap benda yang berbeza-beza. Yes. Betul tak sis? Sebab selalu kita akan normally prosedur biasa kan, macam dekat Malaysia. Kita kena tanya rela, pakcik rela. Pakcik lepas ni nak buat apa? Dia tahu dah. Lepas ni nak pergi dekat sini office ni, and then dapatkan job dekat sini, and then next dekat sini. Tapi dekat sana ialah semua orang cakap berbeza-beza. But So dia cakap sini dulu. Lepas tu kan nak bawa kereta masuk ya. Lepas tu bila kami nak bawa kereta masuk tu, dia cakap ni dah jumpa yang custom dekat luar belum? Kami pun ada kena jumpa custom dulu. Itulah saya cari customnya mana. Sebab saya dah baca dah, saya dah list out, tapi tak jelas dekat mana tempatnya. Sebab itulah saya cakap tadi ayat yang saya baca tu berjela-jela. Bila dah serabut dekat situ dengan ramainya orang. Sis, sambung kat sini sis. Tak apa, saya bercerita dulu. Ramainya orang. Saya tengah screen recording. Tak apa. Jadi sebab itulah kami serabut. Tak tahu nak gimana. Okey, jadi sebab itulah kita pergi sini. Sini. Situ dulu kita pergi. Woi, geram aku. Okey, kita pergi sini. Dia ada satu kantor yang sangat besar dekat sini ya. Okey, kenapa saya bulat? Sebab dekat sinilah proses pertama. Kita panggil sebagai, kejap bagi dia hilang. Okey, sinilah custom mereka. Okey. Sabar. Asabrul minal iman. Okey. Harus bersabar. Dekat sini kaunter custom. Ini dah tempat pertama kita. Okey, kita bawa semua dokumen penting tu tadi, bawa masuk ke dalam ni. Bila kita masuk ke dalam ni, apa yang kita akan buat? Kita tunggulah. Kalau kita masuk tu kosong, memang rezeki. Alhamdulillah, sujud syukur dekat situ juga. Tapi kalau tak, kalau ada nampak seorang tu, sujud syukur boleh lagi. Tapi kalau ada nampak 2-3 orang tu, silalah expect sejam menunggu. Okey, lagi sejam. Kita hari tu depan kita ada dalam 1, 2, dia 3 orang. Tapi orang yang ketiga tu, dia 2 orang. 2 orang sebenarnya, tapi orang yang kedua tu dia ada 2 buah kereta. So prosedur dia, jadi dia lama sikit lah dia punya. Dan masalah dekat sini, tiba masalah. Tak ada masalah pun. Sebab dia seorang je yang bekerja. Dia yang isi borang, dia juga yang pergi check kereta kita. Jadi proses dia sangatlah lama dekat sinilah. Jadi apa yang saya nak sarankan lah kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan dekat custom ni kan, kalau kita tak uruskan kereta untuk bawa kereta ni awal sehari ataupun awal beberapa hari kan, okey lah. Awal beberapa hari boleh, lagi bagus lah sebab dah dijamin kan. Tapi kalau kita baru nak pergi tu, kita ada orang tua, ada budak-budak kan, bawa lah kerusi. Betul. And then kami sarankan bawa kerusi. Tempat menunggu pun dia tak macam ada. Dia bukan macam Malaysia. Dia tak ada kerusi tau. So it doesn't mean that tempat tu tak bagus. It's just that facility mereka kurang berbanding Malaysia. Yes. So itu perkara yang kita kena syukur lah. So bila kita kata we recommend you untuk buat proses ni sehari lebih awal or 3 hari lebih awal, actually untuk memudahkan urusan penumpang-penumpang kita. Kalau ada budak kecil, ada warga mas. So mereka bosan. Bukan hanya bosan, tak ada tempat yang proper untuk menunggu. Yes, betul. Sebab mereka berdiri macam kita menunggu berdiri macam menunggu bas dekat stesen bas. Macam itulah. Kalau you nak duduk pun you have to think, is it how's the kebersihan kan. Kita pun fikir banyak kali juga. Macam itulah. Cuma masa kita pergi tu juga tandas tak dapat guna. Dia cakap dekat situ musim kemarau. Cepatlah sambung. Okay, sabar. Okay. Dah settle dekat custom ni. Lama-lama dia dah check kereta kita apa semua. Lepas tu, ini yang pertama tadi kan, custom. Seterusnya kita kena masuk ke dalam sini. Pergilah ke pejabat yang kedua. Yang pejabat kedua ni adalah untuk asuransi. Okey, dekat pejabat kedua ni asuransi untuk insurans kereta kita. Dekat sini kena bayar RM370,000. Kena bayar RM370,000. Okey? Dekat sini. Okay, lepas kita dah bayar tu, sekejap je, yang ni cepat sikit. Dah habis settle kat sini, kita pergi pejabat yang itu satu tadi, ni kedua, ni yang ketiga. Okay, yang ketiga ni adalah kita kat Malaysia dia
panggil JPJ. Ataupun mereka perhubungan. Mereka JPJ juga, Jabatan Perhubungan. Mereka panggil Jabatan Perhubungan, tapi ini kita panggil Perhubungan Alias JPJ lah. Dekat sinilah mereka akan tanya regarding kita punya kereta warna apa, tinted berapa peratus. Tapi alhamdulillah masa kami dia tak tanyalah. Mungkin sebab kami memang tak ada tinted. Kami guna kereta baru. Sampai custom pun tanya, pakai kereta ni. Lupa nak bagi tahu. Masa dekat tempat yang pertama tu tadi ya kawan-kawan. Masa dekat tempat pertama ni tadi, masa mereka cek kereta, kita kena buka boot. Bonnet kereta. Buka bonnet kereta. Dia nak minta kita tunjukkan nombor enjin dan nombor kesis kita punya kereta lah. Itu saja. Selepas selesai dekat ketiga ni, kita pergi tempat yang keempat. Tempat keempat sebelah je. Tempat sini polisi. Dekat sini pak polisi ni akan suruh kita bayar sebanyak RM400,000. RM400,000 ni hanyalah untuk road tax dan juga nombor plate kenderaan. Nombor plate kenderaan. Jadi dah bayar apa semua. Kat sini lama sikit lah proses yang keempat ni. Lama kenapa? Sebab dia baru nak print kat situ, dia baru nak lekat dekat situ. Jadi banyak prosedur yang masih manual. Sangat manual. They need to do it on the spot. Dah selesai, dah dapat nombor plate apa semua. Jangan gembira dulu. Keluar tu, pergi ke bilik. Satu bilik ni yang kelima. Bilik ni dinamakan sebagai Vehicle Declaration. Vehicle Declaration. Sorry, tulisan saya sangat cantik ya. Vehicle Declaration. Kita dekat sini kita akan tunggu sambil dia isi dokumen. Lepas tu dia tanya-tanya mau masuk mau pergi mana, buat apa. Kita jawab je lah liburan, bla 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 bla. Masa dekat sini lah yang kelima ni lah, dia sebenarnya pejabat custom juga. Yang pertama tadi custom, yang kelima ni pun custom. Bezanya pertama custom untuk cek kereta, yang kelima custom untuk declare. Dekat tempat kelima ni lah kami ada bertanya berkaitan kena tinggalkan IC ataupun tak. Kalau ada, dekat sini lah tempatnya. Yang kelima ni IC kita akan ditinggalkan. Mereka akan simpan dalam satu safe box peti besi lah. Dan kami pun ada tanya, perlu ke kami tinggal IC macam tu? Sebab yelah IC kan ibarat nyawa kita dekat Malaysia. Penting. Betul tak sis? So dia kata IC previously prosedur dia memang kena tinggalkan IC. Actually sebelum ni tak. Sebelum and then tak. they have to impose kita kata rules lah untuk tinggalkan IC. Tinggalkan IC sebab they have a lot of cases di mana orang yang tak bertanggungjawab ni, mereka bawa kenderaan daripada Malaysia masuk ke Indonesia dan tak keluar balik. So dia sebenarnya dia menjual kereta. So kind of a negative impression towards us. So it affects orang-orang yang macam kita nak pergi untuk liburan ni, yang suka-suka, untuk bersyuka-syuka, syuka-syuka. So terpaksa jugalah kita tinggalkan. Tapi itulah prosedur yang sebelum ni. Tapi itu pun dia cakap masih ada ramai juga orang yang tak ambil balik IC dia. Sebab masih ada lagi tak balik-balik lagi. Dapat bayangkan, tak balik-balik lagi. IC itu tak penting ke untuk dia, ataupun dia dah tukar kewarganegaraan, kami pun tak tahu. Jadi apa yang dia cakap dekat sini adalah di tempat yang kelima ni, dia cakap untuk sekarang ni tak perlu dah tinggalkan IC. Cuma dia bergantung kepada dia. Kalau dia tengok kita, dia yang menilai kita sama ada dia akan lepaskan kita untuk masuk ataupun dia lepaskan kita masuk tanpa meninggalkan IC, ataupun tak nak bagi kita lepas masuk, ataupun disuruh kita tinggalkan IC. Dia macam tu. Dia bergantung dekat custom yang kelima ni lah. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa. Kami okey je, sembang, bertanya info kan Kak? Ya, betul. Jadi belum habis lagi. Lepas habis yang kelima, dekat tempat kelima ni kami keluar, ketek sini ada pintu tau. Saya tak lukis pintu. Jalan pergi yang custom yang pertama tadi. Saya bulat yang keenam sebab ini adalah proses yang keenam. Kenapa saya bulat dekat sini keenam? Dekat sini dia akan chop. Dia setiap tu dia akan chop. Dia ada tempat dia chop. Nanti saya akan tunjukkan tempat borang dia chop. Ada borang dia. Borang tu saya akan cover sikit. Macam biasalah adalah
Tak nak tunjuk banyak sangat. Okay. Okay, dekat tempat yang ke-6 ni, dekat borang tu sebenarnya dia ada 3 salinan. Warna putih, kuning, pink. Okay, masa proses tu kita isi dekat warna putih. Lepas tu reflect lah dekat semua ada kan. Jadi Carbon copy. masa kita isi tu kan Kak, sebenarnya yang warna kuning tu dia akan ambil. Dia ambil warna kuning. Jadi yang tinggal dekat kita warna putih dengan pink. Jadi dekat tempat yang ke-6 ni, custom yang pertama, pertama dan terakhir ni, okay, dekat sini dia akan chop yang terakhir, yang ketiga, dan dia akan ambil semua salinan warna pink dan bagi dekat kita salinan warna putih. Okay, lepas dia bagi salinan warna putih dekat kita, okay, dia cakap okay, boleh pergi tampal nombor plate, Rotex, dan apa lagi Kak? Tampal. Oh, tampal nombor plate. Ya, tampal dekat cermin kereta, Nombor depan plate dengan belakang. Rotex. Kami ada ambil gambar. Ada ambil gambar Kak. Nanti kita akan tunjuk lah. Okay, macam ni lah keadaan dia. Okay, lepas tu ada satu lagi Kak. Apa yang kecil tu? Asuransi. Cukai. Cukai jalan. Cukai jalan. Cukai jalan lah kan. Ya. Rotex lah. Rotex tu mana? dia Yang biru kecil tambah di luar. yang biru kecil tu. Okay, that one. Rotex kan. Dah lah susah nak cabut. Marah. Marah. Rosak cermin Rosak kereta cermin tu. I. Tak adalah rosak pun. Dapat je buang. Saja je. Gurau je. Okay. Okay, selepas kita dah habis tampal tu semua, sabar, belum lagi boleh bawa masuk penumpang dan juga barang-barang ya. Okay, kita bawa lah kereta kita tu tadi pergi dekat sini. Okay, parking stop dekat sini, pihak custom akan ada beberapa orang custom, dia akan check kereta kita. Pastinya dia akan check lah semua dashboard. Kalau dia nak buka dashboard, buka lah. Dia buka, masa tu dia buka boot kita orang. Dia tengok dekat kompartmen takut ada apa-apa. Dia check. Lepas tu dia cakap okay, lepas tu bila dia angkat je palang ni, angkat je palang, kereta kami pun jalan, bawa dekat sini, okay, barulah semua penumpang barulah boleh masuk dengan beg-beg segala tu. Lepas tu kita pun dapatlah pergi ke Indonesia, masuk dah ke Indonesia dengan rasminya, dengan senyuman manis yang tawar daripada tawar. Sebab okay, dalam proses ni, dalam banyak-banyak ni, untuk pengetahuan semua, untuk kali pertama lah kebiasaannya kalau ada lebih daripada seorang depan kita. Proses yang pertama yang saya bulat ni tadi, dekat sini penuh kegeraman. Dia akan ambil masa dalam 2 jam lah. So dekat sini pun sebenarnya kami menunggu 3 jam tau. 3 jam. 3 jam in total. Starting termasuk daripada kami masuk dari Terbeduk ni, sampailah dekat sini, sebenarnya kami dah merasakan dah 2 jam lebih. Tapi peliknya bila dah masuk sepanjang Indonesia, jam kita jam kita patah balik 1 jam. Jadi kami ingatkan baru sejam berdiri, tapi kaki lenguh. Ada 3 jam. Macam itulah. Tapi itulah pengalaman yang menarik untuk kami lah. Yes. Jadi itu sahaja untuk part 2 kali ni. Kami dah menceritakan macam mana proses untuk masuk. Proses untuk keluar, proses untuk keluar sebenarnya pendek cerita je lah Kak. Pendek cerita, kalau kita rasa okay, kan bila kita dah bayar, sebelum tu total Kak, untuk asuransi dan juga Rotex dan nombor plate kereta adalah sebanyak RM770,000. Di mana masa tu bersamaan dengan RM215. Macam tu RM215 lah. Okay, jadi bila kita nak masuk, kan dia tempoh dia 1 bulan. Jadi kalau kita nak bawa balik masuk kereta kita nak balik Malaysia, lepas tu kita nak masuk balik, jadi tak perlulah kita nak tutup dulu. Tak perlu tutup dulu. Kita lalu je cakap, I nak masuk balik. Okay, macam tu, I nak balik Malaysia sekejap je. Tapi jangan lupa untuk tutup balik form tu dalam masa 1 bulan. 1 bulan. Okay, kalau rasa tak masuk balik lagi dah Indonesia, silalah tutup. Otherwise segera kita boleh dikenakan saman lah. Okay, jadi proses untuk menutup dia sama sahaja sis. Okay, sama sahaja. Sebab kan, okay, boleh saya lukis. Terus saya ceritalah Kak. Boleh. Okay, bila kita masuk parking kereta, cantik kereta saya. Okay, segi 4. Yelah, kereta segi 4 kan. Okay, kereta. Okay, macam TV. Parking kereta. Lepas tu kita pun
masuk ke dalam. Sebab dekat sini dia akan ada tempat untuk scan juga. Okey, bukan scan juga Scan kan. bag. Tapi dekat sini dia ada apa tu? Pasport, cop pasport. Tempat cop pasport dengan tempat scan. Cuma kita tak perlu angkut barang. Kita hanya perlu penumpang keluar semua untuk cop pasport lah, untuk cop keluar. Okey. Lepas tu selesai dah penumpang boleh masuk balik dah ke dalam kereta. Penumpang masuk balik dalam kereta, tapi kali ni adalah tugas untuk pemandu. Okey, pemandu sebenarnya apa kena buat, dekat sini akan ada tiang. Tiang juga kan? Tiang mereka suka tiang. Saya pun tak tahu kenapa banyak sangat tiang. Ofisnya dekat tiang. Tiang adalah hidup mereka. Tak ada, gurau saja. Okey. Dekat tiang ni akan kita kena lalu satu. Sekejap. Maaf ya, lukisan saya sangat santai. Okey, sebab kami ni merakam waktu malam. Siapa suruh makan malam-malam? Yalah. Tak apa. Okey, dekat sini ada tiang. Okey, bila kita bawa masuk kereta kita kan, kita bawa masuk kereta kita ke sini. Lepas tu kita kena tunjuk dokumen. Lepas tu dia suruh kita parking dekat depan ni pula dah. Banyak cekadak. Mula-mula dia tak suruh kita masuk dalam dulu. Dia suruh parking luar. Penumpang keluar. Kan, penumpang keluar, cop apa segala, masuk balik kereta, kita pergi dekat sini, masuk ke sini, parking lagi kat sini. Jangan pelik. Hobi. Okey, hobi. Bila kita dah parking dekat sini, kita keluar pergi dekat sini. Dekat sini akan ada pegawai custom. Kita akan minta borang warna pink. Itu dulu yang kita kena buat. Minta borang pink kita. Kan kita dah ada borang kita yang warna putih tu tadi. Kita bawa lagi balik semua. Nombor plate kita dah ready cabut apa semua. Okay, kita pergi dekat situ kak. Kita minta borang warna pink. Dah dapat borang warna pink dekat sini tadi. Kita pun kedek masuk ke dalam. Pergilah dekat tempat pertama apa? Asuransi. Kan dia step dia sama je kak. Step dia sama saja. Ulang balik. Cuma bezanya customnya daripada tiang dekat sini, nampak tak posisi tiang dia sama. Nampak sama posisi? Ini masuk, sini keluar. Okey, dia sudut pandang kita sini je lah ya. Okey. Jadi bila kita dekat sini, kita masuk, pergi dekat asuransi. Bagi balik semua dokumen, minta dia chop. Okey, lepas yang pergi yang kedua, kita pergi yang ketiga. Ketiga ni yang perhubungan, JPJ. Okey, pergi ketiga, dia cakap okey nak tutup okey kami chop. Okey, ketak, dia dah chop. Pergi yang keempat sebelah. Pergi yang keempat ni kita bagi balik nombor plate, cakap nak tutup je. Proses ni lebih cepat, like serious, lebih cepat. Dah settle yang keempat ni, sabar sat, tak boleh balik lagi. Pergi dekat vehicle declaration yang nombor 5 ni, jangan lupa. Sama je, nampak kan? Susunan dia sama saja. Pergi dekat declaration, cakap okey kami nak balik dah, bye bye. Okey, dah semua, dia dah declare, dia dah chop, dia dah sign. Lepas tu barulah kita boleh keluar. Belum lagi. Keluar pergi balik dekat meja sini tadi. Custom yang pertama dia sama. First and the last adalah yang sama. Custom. Kedudukan yang sama. Tapi yang dekat sini ni nak keluar ni tak menyakitkan hati sebab cepat. Betul. Tak perlu check kereta lagi. Jadi apa kita kena buat? Tinggalkan je borang warna pink. Itu saja. Dah tinggalkan borang warna pink. Lepas tu kita bolehlah balik ke Malaysia punya border je dulu ya. Border. Okay, dekat sini cerita pasal masuk pula. Okay, masuk kat sini. Kita masuk je. Maaf ya, saya tak lukis. Sebenarnya yang pertama kita kena buat parking je dekat mana-mana kita dapat parking. Betul, parking je. Sebab kat sini macam masa kita orang nak balik tu ramai orang Indonesia kan. Seperti dalam gambar ni. Sini. Sekatilah dekat skrin kan. Okay, sangat ramai kan. Sebab apa kak? Sebab ada kena download MySejahtera. Ya, sebab orang Indonesia yang masuk tu panjang baris kan kak. Kita tengok macam ya Allah panjangnya. Masa tu dah lambat dah kita. Almost 5. Kan? Few minutes lagi dah nak pukul 5 sebenarnya. Pukul 5 Malaysia lah. Pukul 5 Malaysia kita akan tutup. Sebenarnya pagar untuk border masuk Malaysia pun dia dah tutup, tapi sebab dia tengok nombor plate kereta Malaysia kan, dia bagi masuk lah. Yang Indonesia dia dah tak bagi masuk sebab Indonesia yang nak masuk ke Malaysia kena patah balik. Patah balik sebab dah tutup sebab terlalu ramai. Ada bas kan kak? Berapa? Ada satu bas. Satu bas, lepas tu kereta sangat banyak. Ya Allah, panjangnya barisan. Saya tak tahu dah bau ketiak sama sesama sendiri tu.
Yelah panas kan dengan bag-bag lagi apa semua. Okay, sambung. Sabar Kak. Hidup kena banyak bersabar. Kan betul tak? Okay. Lepas tu bila kita dah masuk parking kat mana-mana, kita pergilah dekat sini. Immigration, cop pasport. Cop pasport kita senang je cakap saya orang Malaysia. Sekejap je. Lepas cop pasport, driver bolehlah pergi ke JPJ Kak. Ya JPJ. Then immigration dah tak? Dah. Yang Immigration pertama immigration kita cop pasport. Custom. Pergi ke custom. Custom ada dekat luar ni. Dia kalau tengoklah rezeki, kalau dia suruh apa tu? Scan barang. Dia kan tanyalah, ada tak barang untuk dijual? Macam kami cakap lah, kereta penuh tapi untuk dia sendiri je. Okay. Jadi proses dia sangat sekejap. Kita hanya memulangkan barang saja, memulangkan kertas. Dekat sini lah kita bagi kertas yang warna putih. Bagi kepada bahagian Malaysia lah. Okay. Lepas tu kita pun balik lah ke Malaysia dengan hati yang gembira. Stoplah dekat Petronas yang terdekat untuk isi minyak dengan harga yang lebih murah dan bersubsidi kalau anda menggunakan RON95. Yes. Jadi itu sahaja untuk video kami. Yes. Berkaitan dokumentasi dan cara untuk melalui pos lintas ni. Dan kenapa Kak Nina tak banyak sangat cakap? Sebab dia peneman saya. Tapi saya yang melaluinya. Yes. Kan? Betul tak Kak? Ya. Tapi dia adalah tulang belakang saya yang paling kuat sepanjang saya punya travel. Saya tolong angkat file. Okay. Jadi itu sahaja untuk video kami kali ni. Jumpa anda di part 3. InsyaAllah kami akan ceritakan berkaitan apa Kak? Impression kita berkaitan culture mereka. Itu sahaja pada kami. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel travel kami ini.